wahya illa 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 wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Illa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya. Ada 8 Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Nahu qama al qaumu illa zaidan wa kharaja an-nasu illa amran. Dan mustasna, apa maksud mustasna? Mustasna ni ialah sesuatu yang dikecualikan. Sesuatu yang dikecualikan. Sesuatu yang dikecualikan. Contoh, ayat dia bagi qamal qaumu illa zaidan. Telah berdiri suatu kaum kecuali Zaidan. Maksudnya Zaidan adalah benda ataupun sesuatu yang dikecualikan daripada kaum. Maka Zaidan kita panggil dia sebagai mustathna. 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 Manakala al-qaum iaitu suatu kelompok yang dikecualikan daripadanya sesuatu, kita panggil mustathna minhu. Mustathna minhu. Mustathna minhu. Jadi qama al-qawmu illa Zaidan. Al-qawmu adalah mustathna minhu. Zaidan adalah mustathna. Maksudnya, awak jangan terkeliru qama al-qawmu. Qama ni fi'al. Bila fi'al dia akan ada fa'il, mana fa'il ni akan jadi fa'il. Jadi secara i'rabnya, bila kita tanya apa mauqi' i'rab qawmu, mauqi' dia adalah fa'il. Fa'il hukumnya marfu' bidhammah. Tapi dalam konteks ini, bila kita kata Zaidan adalah mustasna, maka dia perlu ada mustasna minhu. Bila Zaid ini kita katakan dia dikecualikan, maka kita kena tahu dikecualikan daripada apa? Daripada kaum ini. Maka dalam masa yang sama, al-qaum ini kita panggil dia mustasna minhu. Jadi Zaidan dia mesti mansub. Mustasna dia mesti mansub, yunsabu. Sekiranya ayat itu adalah ayat yang lengkap. Apa maksud ayat yang lengkap? Maksudnya ayat itu mempunyai sama ada fa'il. Kalau dia jumlah fi'liyah, dia mesti ada fa'il dan fa'il. Dan kalau dia jumlah ismiyah, dia mesti ada mubtada dan khabar. Jadi dalam konteks ayat ni, kita ada fa'il, kita ada fa'il. Jadi ayat ni sudah pun lengkap. Maka kita panggil al-kalamu tam. Dan mujab. Apa maksud mujab? Maksudnya perbuatan di dalam ini tidak dinafikan. Qama berdiri. Bukannya dia cakap tidak berdiri. Contoh dia kata ma qama. Ma ni kata nafi. Tidak. Qama. Tidak berdiri. Kaum itu. Kaum maksudnya kaum itu tidak berdiri. Maka kita panggil kalam ini kalam yang manfi. Manfi. Bukannya mujab. Senang cerita, mujab ini adalah kalam yang positif, yang tidak dinafikan. Yang tidak ada kata nafi, manakala manfi adalah kalam yang dinafikan. Jadi sekiranya kalam itu kalam yang lengkap dan tidak ada kata nafi, maka mustathna hukum dia mansub. Wa kharajan nasu ila amran. Dan contoh yang kedua, kharajan nasu. Kharaja fa'il, nasu fa'il. Jadi kalam ini kalam apa? Tam ke naqis? Kalam yang tam. Maksudnya dia lengkap. Ada fa'il, ada fa'il. Tam. Kemudian ada kata nafi tak? Tak ada. Maka dia adalah kalam yang tam mujab. Tam mujab. Maka amran, iaitu mustasna dalam ayat ini, dia mesti mansub. Mansub bil fathah. Wa in kana al-kalamu maqitan, sekiranya ayat itu ada kata nafi. Ada kata nafi,
taman dan cukup, lengkap. Maksudnya ada fi'il fa'il mubtada khabar. Maka jaza fihi, boleh padanya itu al-badalu, dibaca badal. Maksudnya nanti dibaca wan nasbu, dan dibaca nasab al istisna'i, sebagai istisna. Contoh ma qamal qaumu illa zaidun. Ma qamal qaumu illa zaidun. Ma ni kata nafi. Kata nafi. Kita panggil adatu an-nafyu. Adatun nafi. Adatun nafi. Kata nafi. Bila ada kata nafi dalam kalam ini, maka kalam ini kita panggil kalam manfi. Bukannya kalam mujab. Kalam manfi. Okey. Kemudian kita ada fi'il. Kita ada fa'il. Maka kalam ini kalam yang tam. Maka ayat ni termasuk dalam kategori yang kedua, iaitu apa? Iaitu al-kalamu manfiyan taman. Bila manfiyan taman, yang belakang tu kita boleh i'rab dua, sama ada kita i'rab badal ataupun mansub dengan sebab dia itu mustasna. Okay? Jadi kalau kita i'rab di badal, kita akan baca macam mana? Kita akan baca ma qamal qaumu illa zaidun. Sebab dia adalah badal bagi kaummu. Okay. Ingat tak, badal ni dia adalah tabi' ataupun tawabi'. Dia ikut perkataan sebelumnya. Dia ikut mubdal minhu. Okay. Sekiranya mubdal minhu dia marfu', dia pun marfu'. Sekiranya mubdal minhu mansub, dia pun mansub. Dan begitulah seterusnya. Okay. Ataupun kita boleh baca ma qamal qaumu illa ma qamal qaumu illa zaidan. Boleh dibaca zaidan dengan di'arab sebagai mustasna. Okey. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Kalau jumlah itu naqis, maksudnya apa? Kalau jumlah fi'liyah dia tak cukup, sama ada tak cukup fi'il atau fa'il. Okey. Jumlah fi'liyah sepatutnya ada fi'il, ada fa'il. Tiba-tiba fa'il dia tak ada. Maka perkataan yang selepas illa itu mestilah menggantikan, dialah yang akan jadi fa'il. Dia akan melengkapkan perkataan tu. Okay? Maksudnya dia akan jadi fa'il lah, baru ayat ni menjadi lengkap. Contoh nahwu ma qama illa zaidun. Okay? Jadi ini kata nafi. Kata nafi. Jadi kalam ni kalam manfi. Kemudian qama kita ada fa'il. Qama ni fa'il. Tapi fa'il dia tak ada. Lepas fa'il terus perkataan illa. Tak ada fa'il dia. Maka Zaid ni dia akan jadi fa'il. Fa'il marfu' bid-dhammah. Okey. Wa ma darabtu illa Zaidan. Pun sama juga. Wa ma darabtu, ma kata nafi, darab fa'il madhi. Ada fa'il, ni fa'il dia. Fa'il. Cuma fa'il ini kita panggil dia fa'il muta'addid. Kita belajar ni fa'il muta'addid. Apa maksudnya fa'il muta'addid? Dia perlu kepada objek. Atau bahasa Arabnya dia perlu kepada maf'ulun bih. Dia perlu kepada sesuatu yang dikenakan perbuatan tu. Saya memukul siapa? Tak sebut sebelum ni. Tak sebut pukul siapa. Terus sebut illa Zaidan. Maka Zaidan inilah yang akan jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bihi mansub bil fathah. Okey. Sama juga wa ma maratu illa bi Zaidin. Selepas bi terus Zaidin. Okey. Wal mustasna bi ghairin wa siwan wa suwan wa sawa'i majrurun la ghairuhu. Okey, jadi untuk kita buat ayat, bila kita buat ayat untuk datangkan makna kecuali, kita boleh guna perkataan illa. Selain illa, kita boleh guna perkataan ghairi, siwa, suwa, sawa'i. Okey, boleh guna perkataan-perkataan ni. Cuma perkataan ini yang selepas ni, contoh wa ma darabtu ghaira, contoh ma darabtu illa ni kita tak nak guna illa, kita nak guna ghaira. Kita sebut ghaira
kataan selepas ghairah mesti bagi bawah. Mesti bagi bawah. Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Okey. Okey. Ada soalan setakat ni? Okey. Wal mustathna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Nahu qama al-qawmu khala Zaidan wa Zaidin wa ada Amran wa Amrin wa hasha Zaidan wa Zaidin. Manakala mustasna yang perkataan selepas illa tadilah. Kalau kita tak guna illa, kita guna perkataan khala. Ingat tak? Tadi ada 8 kan? Ada 8 perkataan yang sama. Apa? Illa, ghairu, siwa, sawa, suwa, khala, ada, hasya. Ada 8. Okay, kita dah cover 5. Yang ni yang ke-6. Okay, 6, 7, 8. Okay, kalau kita guna perkataan khala, kita tak guna perkataan illa, maka perkataan yang selepasnya itu boleh dibaca nasab, maksudnya boleh jadi mansub ataupun boleh dibaca jar. Okay. Wal mustathna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu nahwu qamal qaumu khala Zaidan, boleh baca Zaidan, ataupun qamal qaumu khala Zaidin, boleh baca Zaidin. Wa ada Amran wa Amrin, maknanya qamal qaumu ada Amran ataupun qamal qaumu ada Amrin. Wa hasha Zaidan wa Zaidin, ai qamal qaumu hasha Zaidan ataupun qamal qaumu hasha Zaidin. Okey, ada soalan sekarang ni? Habis satu bab. Ada soalan ke? Saya ringkaskan secara surface, maksudnya secara umum saja, tapi saya terangkan secara laju lah. Jadi kalau tak faham, terus tanya. Babula. Baik, Ustaz. Okey, boleh. Okey. Qala musannif rahimahullah, babula, babla. I'lam anna. Okey, i'lam ni tak ada hamzah. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharat an-nakirata wa lam tatakarrar la. Nahu la rajula fid dari. Ketahuilah bahawasanya la, perkataan la ilaha illallah, la tu la tansibun nakirati, dia menasabkan isim nakirah. La ilaha, apa kita baca ha? Ada sebab kita baca ha, kita tak baca hu. La ilahu, la ilahi, bukan? Kita baca la ilaha. Sebab apa? Sebab ada la ni lah. Dan la ni dia menasabkan isim-isim nakirah. Okay? Tanpa ada tanwin. Biasanya isim nakirah, kalau dia tak ada alif lam, contohnya rojul kan? Kalau ada alif lam, dia akan jadi ar-rojulu. Kalau tak ada alif lam, dia akan jadi rojulun. Maksudnya, kalau suatu isim itu tak ada alif lam, dia akan datang tanwin ni. Tapi dalam situasi la, contoh kalau la rojul, dia akan mansub dalam masa yang sama, dia tak akan ada tanwin. La rojula. Gitu je. Okay. Iza basyaratin nakirata. Dengan syarat, dia itu bertemu secara langsung. Basyarat ni maksudnya bersentuhan. Bertemu secara langsung dengan isim nakirah tu, maksudnya la, terus jumpa rojul. Tak ada perkataan lain di tengah-tengah. Okay. Kena mesti bertemu langsung dengan isim nakirah tu. Walam tatakarrak, dan la tu mestilah tidak berulang. Betul, la rajul fid dari wala imra'ata fid dari wala walada fid dari. Dalam satu ayat kita ulang banyak kali perkataan la. Maka dia tidak akan menasabkan nakirah tanpa tanwin. Itu syarat dia. Contoh yang okey, la rajula fid dari. Tiada seorang pun lelaki di dalam rumah itu. Okey. La ni fungsi dia untuk menafikan spesies, menafikan jenis. Tiada seorang pun spesies lelaki, tiada seorang pun jenis lelaki yang ada dalam rumah itu.
Fa in lam tubashirha wajib ar-raf'u. Kalau antara la dengan rajul tadi ada perkataan lain. Contoh ada perkataan apa? Fiddari. Fiddari ni kita letak kat depan. Asalnya kat belakang kita letak kat awal. Maksudnya la dengan rajul tidak bertemu secara langsung. Kalau tak bertemu secara langsung, wajabar raf'u. Maka rajul ini mesti dibaca rafa'. Maksudnya la fiddari rajulun. Wa wajaba takrarul la, dan wajib diulang balik la tu. La fiddari rajulun wala imra'atun. Contoh ayat ni bagi dah sama je, nahwu la fiddari rajulun wala imra'atun. Jadi la ni tidak bertemu secara langsung isim nakirah itu. Maka sebab apa? Sebab ada yang ni menjadi penghalang di tengah-tengah. Maka ar-rajul dia tak akan mansub tanpa tanwin, bahkan dia akan marfu' dengan tanwin. Dan wajib ulang perkataan la ni kena sebut sekali lagi. Okey. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilgha'uha fa in syi'ta qulta la rajula fid dari wa la imra'ata wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wa la imra'atun. Tapi kalau la dengan isim nakirah ni bertemu secara langsung, cuma la ini berulang dalam ayat. Berulang, 2 kali berulang. Maka boleh kataan rajul ni, kataan ni kita nak baca rajulah ataupun nak baca rajulun. Boleh dua-dua. Okey? Jelas InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanya Babul munada, bab munada. Okey, rehat je. Ada nak tanya ke? InsyaAllah tak ada. Ada. Okey, babul munada. Qala musannifu rahimahullah. Babul munada al-munada khamsatu anwa'in al-mufradul alamu wan nakiratul maksudatu wan nakiratu ghairul maksudati wal mudafu wal mushabbahu bil mudafi. Ada apa? Ada 5. Fa ammal mufradul alamu, yang pertama adapun mufrad yang alam, mufrad alam yang pertama, wan nakirah al maksudah, wan nakirah al maksudah 2. Okey, kedua-dua ini fayubnayani ala dhammi, maka dia mabni. Ingat tak lagi kita belajar mabni, maka dia di i'rab mabni. Kalau ingat awal-awal dulu saya ada ajar, kita ada perkataan yang mu'rab, ada perkataan yang mabni. Kalau tak ingat kena ulang kaji balik, kena tengok balik video tu. Saya tak ulang dah lah sebab malam ni malam yang terakhir lah untuk kita cuba habiskan dahulu. Maka dia adalah mabni. Mabni ala dhammi dengan baris dhammah. Okay? Min ghairi tanwin, tanpa ada tanwin. Contoh ya Zaidu. Munada ni apa? Munada ni adalah apa yang diseru. Apa yang diseru. Apa dipanggil. Okay? Biasanya kita nak tahu macam mana? Kita nak tahu bila ada kata seru. Kata seru. Kita panggil adatun nida. Okay? Bila ada kata seru, maka yang selepas ni kita panggil munada. Cuma munada ni ada banyak jenis lah. Contoh Zaid. Zaid ni apa? Zaid ni munadal alam. Al-mufradul alam. Al-mufradul alam. Dia mufrad, maksudnya dia seorang je. Sorry. Mufrad maksudnya, apa maksud mufrad? Mufrad kat sini maksudnya dia bukannya murakkab. Maksud mufrad kat sini adalah bukan murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab ini perkataan tu lebih daripada satu. Okay. Kalau perkataan tu lebih daripada satu, maka dia murakkab. Contoh apa perkataan yang murakkab? Okay, nama kita ni sunnahnya kita beri nama kepada anak kita kalau kita ada anak lagi lah. Okay, sunnahnya kita bagi nama yang mufrad. Contoh bagi nama dia Usamah. Contoh bagi nama dia Akmal.
Contoh bagi nama dia Arsyad. Tu kita panggil nama yang mufrad. Atau dan sunnah juga kita bagi nama yang murakkab. Contohnya Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Khalik, Abdul Hadi, Abdul Samad, Khairul Zaman dan sebagainya. Maksudnya ada dua perkataan yang digabungkan. Itu maksud murakkab. Jadi mufrad kat sini maksudnya dia tidak murakkab. Dia satu perkataan saja. Okay? Dan dia adalah alam. Mufrad alam. Apa maksud alam? Dia adalah kata nama khas. Dia adalah nama sesuatu. Nama orang ke, nama tempat ke, ikutlah. Okay? Dia adalah kata nama khas. Okay. Wa ya rajulu. Dan kategori yang kedua adalah nakirah maksudah. Yang ni kita panggil apa? Mufrad alam. Al-mufradu. Okay. Al-mufradu al-alam. Yang ni kita panggil an-nakiratu al-maksudatu. Nakirah al-maksudah. Maksud apa? Dia adalah kata nakirah. Ingat lagi apa itu nakirah? Nakirah ni adalah suatu perkataan yang tidak tertentu siapa dia. Contohnya seorang lelaki. Seorang lelaki boleh jadi Harith, boleh jadi Hakim, boleh jadi Arsyad, boleh jadi Akmal. Seorang lelaki. Tapi dia kata lelaki itu. Tentu orang yang bercakap tu dengan orang yang mendengar sudah tahu siapa lelaki itu yang dimaksudkan. Okay? Jadi ini adalah nakirah. Cuma nakirah yang telah dimaksudkan. Nakirah yang telah dimaksudkan. Maksudnya apa? Maksudnya contoh dalam ramai-ramai lelaki kat depan saya, kemudian saya sebut ya rajulu. Bila saya sebut ya rajulu, wahai seorang lelaki, saya sebut wahai seorang lelaki, tapi saya sudah pun memaksudkan seseorang. Saya dah tuju pada seorang ni. Saya tak masukkan orang lain, saya masukkan dia. Tapi saya panggil dengan kata nama yang umum. Wahai seorang lelaki. Wahai lelaki. Tapi saya tuju kat dia. Maka kita nama dia nakirah maksudah. Kedua-dua jenis ni, Zaidu dan Rajulu ataupun Al-Mufrad Al-Alam ataupun nakirah dan maksudah, kedua-duanya akan mabni dengan dhammah. Okey, cukup dua ya. Wassalathatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Tadi kita kata ada 5 kan? 2 dah selesai, 2 tu mabni ala dhammi. Yang 3 yang baki semuanya mansub. Okey? Selesai. Ada soalan? Ulang sikit lagi Ustaz. Sikit lagi tak faham. Kejap eh. Okey, munada ni apa? Munada ni adalah kata yang diseru. Macam mana kita nak tahu dia diseru? Kena ada kata seru. Apa kata seru? Contohnya ya. Ya, sorry. Ya. Ya ni maksudnya wahai. Ya Allah, Ya Ali, Ya Muhammad, wahai. Ni kata seru eh. Jadi perkataan selepasnya itu adalah kita panggil dia munada. Okay, munada ni ada cara untuk letak baris dia. Nak baca macam mana? Ya Muhammadu ke, Ya Muhammadun ke, Ya Muhammadan ke, Ya Muhammadin ke, Ya Rasulullah, Ya Rasulillah, Ya Rasulullah. Macam mana nak baca? Tu ada cara dia. Ya, apa cara dia? Kita kena tahu. Okey. Ada 5 jenis Satu, al-mufrad. Al-mufrad al-alam. Yang kedua, an-nakirah al-maksudah. Yang ketiga, an-nakirah ghairul maksudah. Yang keempat, al-mudhaf. Yang kelima, syabihun bil mudhaf. Ada 5 tu. Ya.
isim al-alam nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah, al-mudhaf, al-musyabbahu bil mudhaf ataupun asyabihu bil mudhaf. Okey, ada 5. Okey. Al-mufrad al-alam ni apa? Mufrad kat sini maksudnya bukan satu. Bukan maksudnya pen satu, qalamun, qalamani musanna, 2, kan? Maksudnya perkataan tu kita boleh tulis satu je. Kita tak tulis 2. Contohnya Zaid. Zaid ni satu perkataannya, kan? Contohnya Arif. Satu perkataannya. Contohnya Akmal. Satu perkataannya. Perkataan yang bukan mufrad kita panggil dia murakkab. Contohnya apa? Abdul Rahman. Ada satu, ada 2. Jadi ada apa? Ada 2. 2 ni kita panggil dia murakkab. Bukannya mufrad. Okey, murakkab lawan dia mufrad. Okey, kat sini mufrad kat sini adalah lawan bagi murakkab. Okey. Okey. Okey, satu. Itu masuk mufrad. Kemudian al-alam. Masuk alam ni kata nama khas. Kata nama khas ni contohnya pelajar. Pelajar kata nama am, kan? Pelajar ni kata nama am. Tapi kalau kita kata Ali, ada pelajar tu nama Ali. Nama dia Ali, kita panggil Ali. Ali ni kita panggil kata nama khas. Okay? Maksudnya nama dia ni kita panggil alam. Nama orang, nama tempat, nama nama tempat dengan nama orang lah biasanya. Okay? Jadi kita panggil alam. Jadi kalau contoh lepas ya ni, lepas huruf ya wahai apa? Wahai Muhammad contoh. Maka ingat dia kata apa? Fayubnayani. Kedua-dua yang pertama ni 1 dan 2, kedua-dua ni mabni ala dhammi, dengan baris dhammah tanpa tanwin. Walaupun macam mana pun dia akan baris depan dan tak ada tanwin. Okey. Perkataan yang mufrad alam. Contohnya Ali. Ya Aliyu. Okey. Dan sebagainya. Begitu juga dengan nakirah maksudah. Contohnya rajul. Rajul ni nakirah. Okey, cuma beza dia dengan nakirah maksudah dengan ghairu maksudah ialah contoh. Contoh ada ramai depan saya ni kan. Saya panggil random. Bukan saya panggil random, saya cakap wahai lelaki. Wahai lelaki. Okey. Sekiranya bila saya sebut wahai lelaki tu, saya memaksudkan seseorang secara khas, maka dia masuk dalam kategori yang kedua. Macam mana nak tahu? Saya baca ya rajulu. Bila awak dengar saya kata ya rajulu, maksudnya awak tahu saya sedang memaksudkan seseorang yang khas. Seorang je. Saya maksudkan seorang je. Saya nak dia je. Kalau orang lain datang, kita kata ya rajulu ta'al, wahai seorang lelaki datang. Saya maksudkan seorang ni je. Saya maksudkan orang tertentu. Kalau orang lain yang datang, saya tak akan terima. Saya nak dia. Tapi kalau saya kata ya rajulan ta'al, okay, ya rajulan datang, maka saya tak kisah siapa-siapa pun datang. Okey? Jadi itu beza. Kalau ya rajulan ni dia masuk kategori yang ketiga. Sebab tu 3, 4, 5 semuanya akan masuk macam ni. Jadi 3 contohnya ya rajulan. Mudhaf contohnya ya Abdurrahman ataupun Abdullah. Sebab ada 2 perkataan. Yang perkataan pertama ni dia i'rab sebagai bukan dia i'rab, dia akan jadi mudhaf. Yang kedua mudhafun ilaihi. Maka mudhaf ini dia akan dibaca baris atas masuk. Ya Abdullah. Ya Rasulullah. Sebab tu kalau baca doa, kalau doa tu tuju kepada Nabi. Contohnya kita bagi salam kat Nabi kan. Pergi Madinah, pergi makam Nabi, kita nak bagi salam kat Nabi. Bila kita bagi kat salam kat Nabi tu, maksudnya kita bercakap dengan Nabi secara direct. Kita bercakap dengan Nabi. Bukannya kita kirim salam kita kat orang lain supaya sampai kat Nabi. Bukan. Kita bercakap dengan Nabi.
Kita berbahasakan Nabi tu dengan engkau, bukannya dia. Okay? Salamun alaika, salam ke atas kamu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Jadi kita menyeru Nabi, nampak? Kita seru Nabi. Bila kita seru Nabi, dia akan jadi munada. Munada apa? Munada yang kategori mudhaf. Sebab apa? Sebab Rasul apa? Rasul Allah. Utusan siapa? Utusan Allah. Tu masuk mudhafun ilaih. Okey? Mudhafun ilaih maksudnya disandarkan kepada siapa? Utusan siapa? Buku-buku siapa? Kereta-kereta siapa? Okey? Jadi Rasulullah. Okey, yang kelima lah, dia seperti mudhaf, cumanya yang ni dia akan jadi panjang nak terangkan. Cuma saya beri contoh. Contohnya ya Talian Jabalan. Wahai pendaki bukit. Wahai seorang pendaki. Mendaki apa? Daki bukit. Yang kedua ni dia jadi maf'ulun bih kepada yang pertama. Dia tak jadi mudhafun ilaih. Kalau yang ni jadi mudhafun ilaih. Tapi yang ni jadi maf'ulun bih. Maksudnya dia jadi ma'mul. Ini panjang sebenarnya saya nak terangkan. Saya rasa ni bukan tempat dia. Kecuali kalau ada yang nak tahu lah. Saya akan terangkan balik. Jadi ya Talian, dia akan jadi masuk. Ayat ni seolah-olah sama macam mudhaf tadi. Tapi dia lain. Nampaknya sama tapi bukan dia. Okay? Lepas tu dia syabihun bil mudhaf ataupun musyabbah bil mudhaf. Yang serupa dengan mudhaf. Jadi dua yang pertama ni hukum dia mabni ala dhammi. Yang tiga yang terakhir ni hukum dia mansub. Jelas Wa qala musannifu rahimahullah babul maf'uli min ajlihi. Fa maf'ul min ajlihi. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahwu qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Maf'ul min ajlihi. Ataupun nama lain dia maf'ulu lahu. Al-maf'ulu lahu. Okay. Dia adalah isim yang masuk, yang disebut alladhi yuzkaru. Kataan itu disebut bayanan. Sebab untuk memberi bayan. Apa maksud bayan? Penerangan. Penerangan tentang apa? Lisababi wuqu'il fi'li. Penerangan terhadap sebab berlakunya fi'il itu. Contoh. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Zaidun. Qama fa'il. Zaid fa'il. Mana fa'il ni? Qama. Qama fa'il kan? Okey. Qama ni berdiri. Okey. Apa sebab dia berdiri? Bila kita nak kata sebab berdiri, kita datangkan ijlalan. Suatu isim yang mansub ijlalan. Dan bila kita baca ijlalan, dia akan jadi kerana memuliakan. Ijlalan maksudnya memuliakan, kan? Memuliakan. Cuma bila kita datangkan ijlalan, perkataan ijlalan ni sebagai maf'ulun lahu, maknanya dia akan jadi kerana ataupun untuk memuliakan li amri, memuliakan amar. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku menuju ke arahmu ataupun aku mencari dirimu. Aku mencari kamu ibtigha, untuk aku, kerana aku, supaya aku dapat. Ibtigha ni maksudnya mencari juga, mana mencari ataupun menuntut ataupun mengharapkan. Boleh kata qasad tukar ni maksudnya menuju ke arahmu, menuju kamu, cari kamu. Ibtigha untuk menuntut ma'rufik, jasa baik kamu. Nak minta tolong kamu lah maksudnya. Jadi ibtigha ni, perkataan ibtigha ni adalah suatu isim yang mansub, yang disebutkan kerana menerangkan kenapa kita qasad, kenapa perbuatan itu berlaku. Macam ijlan ni menerangkan kenapa dia berdiri.
Qamat tullabu ihtiraman lil muallim. Berdiri pelajar, berdiri kenapa? Ihtiraman, untuk memuliakan cikgu itu. Okey, jelas. Siapa ada soalan? Ustaz yang tadi Ustaz, atas tu saya nak salin sikit lagi Ustaz. Yang Nak saya ulang? Nak saya ulang ke? yang tadi Ustaz yang al-mufrad alim tu, belah situ saya nak salin sikit lagi. Nak salin? Ambil gambar. Dah Yang salin tapi sikit lagi. Al-mufrad yang ada. Oh, yang atas ni? Yang ni ke? Mana? Yang ni sekejap Ustaz. Sekejap Ustaz. Okey dah Ustaz. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya terus Qala musannifu rahimahullah. Babul maf'uli ma'ahu. Bab maf'ul ma'ahu. Apa dia maf'ul ma'ah? Qala wa huwa lismul mansubul ladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nahu ja'al amiru wal jaisha wastawa al-ma'u wal khashabata. Dia adalah suatu isim yang mansub yang disebut kerana untuk menerangkan li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Untuk menerangkan apa? Menerangkan sesuatu ataupun sesiapa yang apabila sesuatu fi'il itu dilakukan, dia ada bersama. Contoh, ja'al amiru, telah datang panglima perang. Al-amir ataupun ketua. Telah datang ketua ataupun panglima. Itu wal jaisha, bersama-sama tentera. Nampak tak? Jadi wa di sini kita panggil wawul ma'iyah. Waw di sini bukan maksudnya dan. Ni penting kita belajar nahwu. Ada waw maksud dia dan, iaitu wawul atfi. Wawul atfi. Wawul atfi maksud dia dan. Tapi wawul ma'iyah maksud dia bersama-sama. Bersama-sama. Okey. Wastawal ma'u wal khashabata. Air itu menaik. Contoh ada wal khashabata, dan kayu. Maksudnya bersama-sama kayu. Okey, contohnya ni kayu kan. Ni kayu. Betul, ni air. Air itu naik sama dengan kayu. Okey. Jadi waw sini masih bersama, bersamaan. Contoh saya kata darastu an al-fiqha, contoh. Was-siraja. Was-siraja. Saya belajar fiqh. Was-siraja. Dan bersama saya, bersama saya ada apa? Siraj, pelita. Ataupun lampu. Ataupun lilin lah, siraj. Okay. Jadi waw kat sini masih bukan dan.
Tapi nak kata ada bersama. Benda yang selepas waw ini ada bersama ketika fa'il itu dilakukan. Okay, ada soalan? Ada soalan ke setakat ni? Okey, tak ada. Jadi, InsyaAllah dah Ustaz. okey. Sekarang bakinya adalah khabaru kana yang seterusnya, bab seterusnya dan ismu inna. Dan kedua-duanya ni telah pun kita belajar. Okey. Ingat tak dulu, contoh saya kata Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid ni jadi mubtada kan? Mubtada yang ni jadi khabar. Okey. Bila masuk kana, okey, Zaid ni tak jadi mubtada lah, tapi kita akan kata dia adalah isim kana. Hukum dia kekal marfu'. Sama je, marfu' macam mubtada tadi. Marfu'. Manakala khabar ni dia akan jadi khabar kana. Hukum dia dah jadi mansub dah. Mansub. Jadi khabar kana termasuk dalam mansubat. Yang kita sudah belajar ni bab mansubat kan. So dia masuk. Dan isim inna. Contoh inna Zaidan qaimun. Okay. Ni jadi isim inna mansub. Ni khabar inna marfu'. Okay. Faqad taqaddama dhikruhuma fil marfu'ah. Kita dah belajar ketika kita belajar bab marfu'ah tadi. Sebelum ni. Okay. Bila masa belajar bab marfu'ah tu sudah pun dijelaskan tentang isim khabar kana dengan isim inna. Wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Dan juga berkaitan dengan tawabi' pun kita dah belajar juga, iaitu benaat, ataf, badal dan juga taukid. Semuanya kita dah belajar. Cuma yang kita belajar tu adalah ketika dia ikut kataan ni yang marfu', dia pun marfu'. Sekarang ni kalau dia ikut yang mansub, dia pun akan jadi mansub. Babu masfudatil asma. Okey, kita rehat dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Rehat dalam seminit. Ustaz, yang tadi tu, yang khabar kana tu boleh ulang sekali lagi tak Ustaz? Sebab ada nak tak faham sikit lah. Tak faham, ganggu saya. Tak apa. Boleh. Ya, Okey. Khabar kana. Kana ada akhawatnya. Dia ada perkataan kana. Kemudian ada inna. Kemudian ada zonna. Sebenarnya ada banyak lagi lah kadar dan sebagainya. Okey. Kana ni dia ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia kita panggil akhawatuha. Apa maksud adik-beradik dia? Maksudnya ada perkataan-perkataan yang lain yang fungsi dia sama seperti kana. Sama juga inna pun ada. Inna wa akhawatuha. Ada perkataan-perkataan lain yang fungsi dia sama macam inna. Dhanna wa akhawatuha. Okay. Ada perkataan-perkataan lain yang fungsi dia sama seperti zonna. Kana dan adik-beradik dia semuanya ada 13. Inna dan adik-beradik dia semuanya ada 6. Zonna baru ni kita kira ada apa? Ada 10 rasanya. Okay, apa mereka buat ni? Tiga-tiga ni apa mereka buat? Mereka ni akan masuk pada jumlah ismiyah. Okay, jumlah ismiyah. Okey, tahu tak apa jumlah ismiyah? Itu jumlah yang dimulai dengan isim. Okay. Jumlah yang dimulai dengan isim. Dan
Jumlah ismiyah ni adalah jumlah yang terdiri daripada dua komponen utama. Iaitu apa? Satu, mubtada. Yang kedua, khabar. Okey, ni jumlah ismiyah. Iaitu dia masuk pada jumlah ismiyah sahaja. Okey, contoh apa? Contoh Zaidun qaimun. Ni mubtada. Yang ni khabar. Contoh apa lagi? Ana muslim. Ana mubtada. Yang ni khabar. Contohnya Muhammadun talibun. Muhammad ni mubtada. Talib ni khabar. Cuma ana ni adalah mabni. Dia dhamir. Dhamir ni mabni Masih baris tak ubah. Jadi kita tak bincang sini. Kita tak bincang. Okay. Contoh Zaidun qaimun. Dia ni jumlah ismiyah. Jadi bila jumlah ismiyah, dia boleh dimasuki kana. Okey. Kenapa kana ni nak masuk? Apa tujuan kita tambah kana dalam ayat ni? Tujuan dia untuk mengubah makna lah. Zaidun contoh. Zaidun qaimun, maksud dia Zaid berdiri. Kalau kita kata kana Zaidun qaimun, maksudnya dulu Zaid berdiri. Dulu Zaid pernah berdiri. Ataupun dulu Zaid berdiri. Maksudnya nak kata dah masa yang lepas. Zaid berdiri tu pada masa yang lepas. Okay. Jadi tu fungsi kita masuk kana dan sebagainya untuk menambah makna dalam ayat tu. Cuma dia bukan, bila dia masuk dalam ayat ni, dia bukan setakat mengubah makna. Tapi dia mengubah juga i'rab dia. Akan berubah. Contoh, Zaidun yang asalnya mubtada, dia tak jadi mubtada dah. Dia akan jadi isim kana. Nama dia akan tukar. Akan jadi isim kana. Tapi hukum ni kekal sama marfu'. Tadi mubtada kan? Mubtada hukum dia marfu'. Isim kana hukum dia marfu' juga. Cuma khabar, dia takkan jadi khabar, dia akan jadi khabar kana. Kena ada kana kat belakang. Dan khabar kana hukum dia mansub. Nah, tadi khabar biasa, khabar hukum dia marfu'. Tapi khabar kana hukum dia mansub. Okey. Jadi yang ni termasuk dalam marfu'at. Manakala yang ni dia akan jadi qaimun, dia akan jadi qaiman. Dia termasuk dalam mansubat. Sama juga kana Muhammadun taliban. Akan jadi khabar kana, yang ni akan jadi isim kana. Tapi kalau inna, kalau kita masukkan inna, dia akan jadi terbalik. Inna. Dia kata terbalik macam mana? Isim mubtada tadi, kita tak panggil mubtada, kita akan panggil dia isim inna. Isim inna. Dan isim inna hukum dia mansub. Bukannya marfu'. Khabar kana akan jadi khabar inna. Hukum dia marfu'. Nampak tak? Terbalik. Dia terbalik yang tadi je. Yang ni pun sama. Ni akan jadi khabar isim inna. Hukum dia mansub. Yang ni akan jadi khabar inna. Hukum dia marfu'. Jadi baca pun lain lah. Akan jadi talibun. Yang ni akan jadi Muhammadan. Inna Muhammadan talibun. Ini akan jadi qaimun sebab dia isim inna. Ini akan jadi Zaidan. Okay. Faham tak? Nampak tak? Siapa yang tanya tadi?
Okay, agak faham kalau tak faham boleh tanya balik. Okay, kita rehat dulu minit ya. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Okay, Muhammad Arif ni. Muhammad Arif faham ke? InsyaAllah Ustaz. Tapi nanti kalau tak faham saya buka buku balik lah Ustaz. Ada Okey, buku. okey. Okay, nanti boleh tanya lagi. Okay, man tu ada nak tanya ke? Yang tadi tu Ustaz, yang kalau yang apa contoh kan ayat dia Muhammad, contohlah Muhammad akhuka. Kalau Ina Muhammadan Ustaz. Ya, Muhammad akhuka. Dia punya baris tu Muhammad tu dia jadi dan Ustaz kalau yang Ina lah. Betul, betul. Kalau Kana dia jadi Muhammadun, betul tak? Kalau inna dia akan jadi Muhammadan. Muhammadan. Lalu kana dia akan jadi Muhammadun. Yang ni akan jadi akhoka. Akhoka. Tambah alif lah. Tukar waw tu tukar jadi alif. Oh. Faham. Tu je Ustaz. Terima kasih Ustaz. Hmm. Ya, kita lihat dulu sekejap.
Baik, kita sambung. Babu makhfudatil asma. Okey, ini adalah bab yang terakhir lah untuk kita ni. Dan tak banyak pun makhfudah ni. Sungguh pun begitu, makhfudah ni antara bab yang paling penting jugalah untuk kita memahami. Kadang-kadang bila kita baca buku-buku nahwu ni, sebenarnya kita perlu tahu makhfudah ni di awal. So kita kena belajar yang ni dulu sebenarnya. Cuma pengarang ni dia menyusun kitab ni sebegini rupa atas adalah sebab-sebab dia. Cuma saya rasa tak bincang kat sini lah sebab-sebab dia tu. Okay. Ala kulin kita terus, ada tak banyak lagi, ada dalam 3 page lagi. Okay. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Babu makhfudatil asma'i. Bab asma ataupun isim-isim yang makhfud ataupun dengan nama lain dia majrur. Majrurati. Okay. Isim-isim yang majrur. Al-makhfudatu salasatun. Isim-isim yang makhfud ataupun majrur ada 3. Makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idafati wa tabi'un lil makhfudi. Okay. Okay, pertamanya nak sebut makhfud ini dia sama seperti majrur sama perkataan dia. Dia hanya ada khilaf dari segi penamaan saja. Okay, tapi maksud dia sama, majrur dengan makhfud. Jadi saya rasa sebab semua dah biasa dengan majrur, saya guna majrur lah. Okay, majrurat ada 3. Majrur dengan huruf, majrur dengan idafah, dengan tabi' bagi yang majrur. Maksudnya dia mengikuti yang majrur. Fa'amma al-makhfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami wa hurufil qasami wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u wa mibuz wa munzu. Okay. Jadi isim-isim yang majrur dengan sebab huruf jar, dia adalah apa yang dijarkan dengan huruf ni. Huruf min, huruf ila, huruf an, huruf ala, huruf fi, huruf ba, huruf kaf, huruf lam, huruful qasam iaitu waw, ba, ta, dan juga huruf muz dan juga munzu. Jadi semua ni kita panggil dia huruful jarri. Ataupun kita panggil huruf jar lah, huruf jar. Okay. Jadi mana-mana isim yang terletak selepas daripada huruf-huruf ni semua, maka hukum dia majrur. Wa amma ma yukhfadu bil idafati fahnahu qaulika ghulamu zaidin wa huwa ala qismaini. Dan yang dimajrurkan dengan idafah, dengan sebab idafah adalah seperti contoh ghulamu zaidin. Dan dia ada 2 jenis. Okey, ghulamu zaidin. Apa maksud ghulamu zaidin? Hamba Zaid. Hamba Zaid. Okay. Ingat lagi idafah ni saya sebut tadi, idafah ni adalah menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Okay. Dan kat sini dia bagi 2 jenis. 2 jenis sandaran. 2 jenis menyandarkan. Maksudnya ada 2 jenis sandaran lah. Ma yuqdaru billah ni apa yang boleh kita andaikan ada huruf lam. Contoh ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin kita boleh andaikan dia adalah ghulamu li zaidin. Budak, ghulam ni terjemahnya budak. Budak ni maksudnya hamba lah. Hamba ataupun khadam. Budak apa? Budak bagi Zaid. Maksudnya budak bagi Zaid, maksudnya budak milik Zaid. Budak milik Zaid. Okey, budak milik Zaid. Okey. Jenis yang kedua, wa ma yuqdaru bimin nahu saubu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin wa ma ashbaha zalika. Okey. Sekejap, nak call
Okey. Dan contoh apa yang boleh kita andaikan ada huruf min. Contoh saubu khazin, maksudnya saubun min khazin. Seolah-olah ada perkataan min khazin. Okey. Baju daripada sutera. Jadi hubungan baju dengan sutera ni adalah hubungan min. Maksudnya baju ni diperbuat daripada sutera. Wa babu sajin, dan pintu kayu jati. Kayu jati. Kayu keras lah, kayu keras. Okey. Dan pintu min sajin, pintu yang diperbuat daripada kayu jati. Wa khatamu hadid, dan cincin besi. Wa ma asbah zalika. Okey. Jadi mudhafun ilaih ni mana-mana perkataan yang kita boleh andaikan ada huruf lam ataupun ada huruf min. Dan sebenarnya satu lagi ada huruf fi. Contohnya Lailatu Ramadan, malam pada bulan Ramadan. Lailatun fi Ramadan. Okay. Jadi itu adalah al-idhafah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Okay, ada soalan? Okay, kita dah khatam kitab Matan al-Ajurrumiyah. Tulis sikit, khatam bila? 14 November 2023, Selasa 10:21 malam. Okey. Okey, dah tulis tahun Hijri tahun Hijri. Okey. Wallahualam. Okey. Untuk bahagian saya rasa kalau tak ada soalan, saya buka dulu untuk soalan 1 minit kalau ada soalan. Okey, sambil-sambil saya tunggu soalan, saya bagi ucapan sikit lah untuk yang terakhir ni. Jadi kita dah selesai sebenarnya mempelajari ilmu Nahu menerusi kitab yang kita panggil sebagai Matan al-Ajurrumiyah. Matan al-Ajurrumiyah ni telah menjadi buku pembuka jalan bagi ramai ilmuwan. Kalau kita tanya mana-mana ulama', dia akan bagi tahu sama ada dia belajar Matan al-Ajurrumiyah ataupun dia mengajar Matan al-Ajurrumiyah. Paling kurang dia akan tahu Matan al-Ajurrumiyah ni. Maksudnya semua ilmuwan dalam dunia ni, ilmu agama Islam ni tak akan boleh lari daripada Matan al-Ajurrumiyah disebabkan barakahnya matan ni. Dan seperti yang saya sebut di awal dulu, matan ni dikatakan mempunyai 1000 syarahan. Maksudnya ada 1000 kitab, lebih daripada 1000 kitab yang mensyarahkan kitab ni. Jadi Allah rugi sangat kalau awak berhenti setakat ni. Okay? Maksudnya awak belajar kitab ni, awak belajar tak sampai 1% pun daripada ilmu nahwu. Sebab apa? Sebab ada 1000 lagi kitab yang mensyarahkan buku ni. 1/1000 tu pun tak betul. Sebab kitab syarahan ni biasanya dia lebih tebal, lebih panjang perbahasan ni daripada kitab matan. Jadi boleh kata ilmu awak dalam bahasa Arab atau dalam nahwu ni, setelah awak hanya mempelajari buku ni, tak sampai 0,0001% pun, tak sampai pun. Jadi rugi kalau awak berhenti setakat ni. Dan seperti saya sebut dahulu, kita belajar ilmu nahwu ni supaya apa? Supaya kita dapat mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang lain. Kerana al-ulum asy-syar'iyyah dia mesti bergantung kepada bahasa Arab. Dan kita belajar bahasa Arab supaya kita dapat belajar al-ulum asy-syar'iyyah yang lain. Untuk kita dapat memahami ilmu akidah, dapat memahami ilmu fiqh, tasawuf, akhlak, ulumul Quran, ulumul hadis.
dan sebagainya melalui bahasa Arab. Jadi rugi dua kalau awak hanya berpada setakat ni belajar bahasa Arab, dan rugi kalau awak belajar bahasa Arab saja. Awak tak meneroka ilmu-ilmu yang lain. Kena belajar, mulakan kitab yang lain juga. Cari kitab lain, tanya Ustaz Arif, tanya Ustaz Muhaimin, apa kitab yang kena belajar yang serupa dengan Al-Ajrumiyah ni, supaya dapat kembangkan lagi ilmu awak dalam al-ulum syariah. Asalnya saya tak boleh cakap panjang lah. Sebab saya dah cakap panjang dah sepanjang 2 bulan ni. Saya minta maaf kalau ada terkurang daripada dari segi kualiti, dari segi kuantiti apa yang saya sampaikan ini, ataupun ada yang menyentuh perasaan yang menggurui siapa-siapa, saya minta maaf. Saya berhenti setakat ini. Aktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau Ustaz Arif ataupun Ustaz Amin nak cakap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua sekali lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Wan nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Amma ba'd. Okay, baik. Alhamdulillah, setelah 9 kali kelas kita sebelum ni, dan malam ni malam terakhir, iaitu malam yang ke-10, lebih kurang dalam dalam 2 bulan setengah lah, lebih kurang dalam 2 bulan setengah, kita berjaya juga untuk mengkhatamkan kitab Matan Jurumiyah. Yang mana kitab ini seperti mana yang telah disebut tadi. Sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penceramah kita ataupun pengisi kita sepanjang pembacaan kitab ini, iaitu Ustaz Abdul Rahman Rahimi bin Muhammad Ghazi. Dan kata apa, kesungguhan beliau setiap minggu komit untuk khatam juga, walaupun yang ada tak sampai 10 kadang tu. Walaupun tak sampai 10 ada lepas tu masuk lambat, tapi tetap kita buat juga. Dah, yang mana nak masuk. Jadi kita buat ni apa? Kita buat ni seperti mana saya pernah sebut sebelum ni. Kita tak nak lah, kamu ni saya pernah sebut dalam kelas saya di Paguh. Kita tak nak kita hanya belajar menggunakan modul yang telah disusun oleh PMB saja, tak nak. Sebaiknya juga kita perlu belajar menggunakan kitab. Supaya esok-esok nanti kita semua ni, insya-Allah semua kita ni akan bergelar sebagai ustaz. Tak, bila sebut mutawih ni kita akan panggil sebagai ustaz. Jadi kalau bolehlah kita dalam sepanjang fasa kita belajar ni, kita ada juga kitab yang kita khatam. Bila kita duduk di dunia luar nanti, orangnya masa belajar mutawih tu kita apa dah khatam. Tak, kita boleh sebut. Bila kita sebut mengaji agama ni, orang akan tanya kita apa kita khatam. Jadi tahniah kepada semua yang komit daripada awal sehingga ke akhir. Yang mana tak dapat komit itu, kita beranggapan mereka ini ada urusan yang sibuk sehingga tidak sempat untuk masuk ke kelas. Ini sibuk daripada orang yang lagi. Jadi mereka yang tidak sempat dengar ataupun terlepas dan sebagainya, link rakaman tu saya telah bagi, boleh dengar. Dan insya-Allah kalau tak ada apa, ada kesempatan masa saya akan upload di dalam YouTube. Mudah sikit kot, siapa-siapa nak tengok dalam YouTube tu boleh tengok, insya-Allah. Apa lagi saya cakap? Okey, untuk kelas macam Ustaz sebut tadi, Ustaz Rahman sebut tadi, untuk kelas-kelas macam syarahan dan sebagainya tu, kalau ada di kalangan kamu nak ni saya tak nak cara apa ni. Mana kata kalau Ustaz Rahman ada masa dan Ustaz Rahman nak mengajar, boleh kata boleh deal lah dengan Ustaz Rahman. Ke macam mana Ustaz Rahman? Boleh. Siapa ada minat, siapa ada kesungguhan nak sambung. Siapa ada kesungguhan, contoh nak belajar apa ni, Mukhtasar Jiddan ke,
Lepas tu apa buat banyak-banyaklah kitab tu. Betul nak bersungguh lah. Kalau katakan nak betul setiap minggu, setiap hari bulan, sekian bulan ni, jangan pernah tinggal lah. Mana kata. Betul tak Ustaz? Mana siapa yang nak. Jadi siapa yang nak tu boleh. Boleh ya SMS saya. Baik Ustaz, insya-Allah. Siapa nak boleh jumpa, boleh kontak Ustaz Ahmad insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Sebelum penutup, saya nak jumpa kepada Ustaz Mahimin kita, Ustaz Mahimin Hamdan, untuk memberi ucapan penutupan untuk kelas kita ni insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah SWT yang mana Allah SWT memilih kita berada dalam sebesar-besar nikmat yakni Islam dan iman. Dan keduanya saya nak mengucapkan, dengar ke? Semua tu dengar ke? Dengar Ustaz. Okey, alhamdulillah. Sebelum saya nak ucapkan selamat dan tahniah lah kepada pelajar-pelajar kita yang berjaya sampai ke akhir dan istiqamah dalam menuntut ilmu dengan guru kita Ustaz Rahman. Dan juga saya nak ucapkan kepada penggerak utama kelas kita ni, yakni Ustaz Arif Nakiyuddin dan pelajar-pelajar dia di Paguh tu lah. Dan juga guru kita, yang ni tuan guru dan guru saya juga ni, Ustaz Abdul Rahman, yang mana telah komit dan sungguh-sungguh mengajar kita untuk kita faham ilmu tersebut lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih juga kepada Ustaz Arif, kerana pada dia lah yang ajak untuk pelajar-pelajar Samarahan ni join. Dia ajak lah pelajar-pelajar Samarahan ni untuk join bersama kelas yang dia nak buat ni. Terima kasih Ustaz Arif. Dan selamatlah dan kepada pelajar-pelajar kita di Paguh dan di Samarahan. YDP mentah duk kacap dah. Mentah dah. YDP minta maaf dengan YDP Samarahan, YDP nama apa ni? YDP Paguh dengan geng-geng dia lah, yang sama-sama usaha untuk menjaya kelas ni. Saya harap benda ni tak berhenti di sinilah, insya-Allah sahih dah. Tak berhenti di sini dan ada lagi siri-siri kitab-kitab yang akan datang, maknanya kitab lain pula lah. Saya harap Ustaz Arif sentiasa bersemangat lah untuk wujudkan kelas-kelas macam ni kepada pelajar-pelajar kita, seperti mana Ustaz Arif cakap tadi lah, dia tak nak pelajar kita sekadar belajar ikut silibus sahaja, dia nak belajar berkitab. Jadi insya-Allah saya harap kalau ada daripada Ustaz Arif, pelajar-pelajar Samarahan juga boleh join. Kerana pelajar-pelajar Samarahan ni saya tengok ramai yang bersemangat. Ramai yang bersemangat. Semangat. Boleh ya. Kitab yang nipis ni pun Yul. Awak fikir ya. Ya insya-Allah ya lah. Ya tolong Ustaz Arif ya. Ya minta ya tolong betul-betul lah, bantu betul-betul Ustaz Arif jayakan kelas ni ya insya-Allah ya. Mantap. Min Masya-Allah ni syak ke syak? Insya-Allah mantap. Okey dah. Okey baik. Saya tak ada apa nak cakap dah. Semoga kita berjumpa lagi lah, pelajar-pelajar Paguh insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi, dan pelajar Samarahan semoga berjumpa lagi lah di hari-hari akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada Ustaz Mahimin. Kata apa, sebagai penghubung kepada pelatih-pelatih di Samarahan. Jadi insya-Allah tak ada apa kok. Tak ada YDP nak bercakap YDP. Tak ada. Tak ada YDP, tak ada. Sana Helwah ya. Sana Helwah
Saya lepas dah saya betul. Baik, jadi sekali itu dulu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa fala azikrin ghafir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر النساء في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Okey. Terima kasih Toib. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Thank you Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima Syah. kasih Ustaz Arif. Terima kasih. Ustaz Arif, terima kasih. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kita. Ustaz, bye Ustaz. Bye. Bye. Sama-sama. Saya masuk Ustaz. Saya gaji masuk. Baik Ustaz Muhammad. Baik Ustaz Muhammad. Sekali lah lah. Cepat lah. Kau kat bilik Ustaz. Kat bilik. Satu, dua, tiga. Baik Ustaz Muhammad. Saya kita. Okey, bye. Jangan Bye semua. Ustaz. Ustaz. Semua ni. Ya, ya. Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah panjang umur Ustaz. Ustaz Muhammad. Arif, Arif. Panjang umur Ustaz Arif. Ustaz, syukran Ustaz. Akhi, syukran ya akhi. Akhi, syukran. Ya akhi, syukran. Ustaz Maimin, Ustaz Maimin. Ustaz Maimin. Ustaz Maimin. Ustaz buka kamera sikit Ustaz. Ustaz Maimin. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Arif sehat, Ustaz Arif. Alhamdulillah sehat. Ustaz Maimin sehat tak Ustaz Maimin? Alhamdulillah. Ustaz, ada masa jumpa Ustaz. Saya tak nampak ni. Siapa ni? Bob eh? Bob dengan Nazahan Ustaz. Bob dengan? Nazahan. Nazahan. Kita orang kongsi telefon je Ustaz. Yang perempuan ni kita masuk. Satu device. Nanti saya angkat kek lapis. Budak Ustaz, budak Ustaz. Ikan seribak Ustaz. Ustaz Tarif. Kamu tak makan kek lapis lagi Ustaz. Boleh tak buat kek lapis. Woi, kampung-kampung belum ada kek lapis lagi. Amin, asyik sorry. Arif, bila nak pergi Sarawak Ustaz? Saya ikut sama Amy. Masya Allah. Datang, insyaAllah. Nanti kita pergi kampung budaya Ustaz. Jalan-jalan kampung budaya. Boleh insyaAllah. Boleh pergi kampung budaya. Nanti kita orang tour guide Ustaz Maimin dengan Ustaz Arif. Boleh. Tapi nak tidur mana? Oi Syad, kola Israel. Allah. Oh dia nak Ustaz. Sumbang peluru. Okey, masih Ustaz. Ustaz Maimin, Ustaz Arif. InsyaAllah, makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Cat kipas yang nak. Siapa pula cat kipas? Apa? Pada pun nam ni kau kelak. Ya. Diam je lah. Oh, betul. Okay. Syat kamera Assalamualaikum. tak Syat. Assalamualaikum. Bye. Bye Ustaz. Bye-bye. Buka kamera Ustaz. Bye. Apa? Buka kamera Ustaz. Buka kamera. Kita orang Hindu Ustaz. Allah. Ustaz. Set kita. Bukan dah ada lecturer baru ke? Ustaz Real.